Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih. 主内弟兄姐妹早上好， Selamat memasuki Minggu Palem. 我们一起进入了棕树主日。 Kita akan bersama beberapa hari yang akan datang memperingati hari kematian Yesus Kristus dan kemudian juga tentu merayakan kemenangannya ketika dia bangkit dari kematian. 在这几天，我们会纪念主耶稣的受难周，一直到我们纪念他的受难日，再庆祝他的复活。 Biarlah sungguh-sungguh di hari-hari seperti ini, setiap kita boleh mengarahkan pikiran kita, hati kita, hidup kita untuk lebih mencintai Yesus, lebih memahami Yesus, lebih sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus. 但愿在这个受难周期，我们就可以好好的再次回到基督的跟前，再次体会他的受难，他的复活。 Karena itu sekali lagi kita ingin mendengarkan dan kita ingin melihat kembali kehidupan Yesus ketika dia dipakukan di atas kayu salib. 所以我们要再回顾一下，当耶稣在钉在十字架上的时候，他的感受。 Mari saudara, kita akan membuka Alkitab Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. 我们要翻开圣经约翰福音19章28到30节。 Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 30. 约翰福音19章28到30节。 Hari ini kita akan merenungkan perkataan Yesus, sudah selesai. 今天我们要思考的就是主耶稣说的一句“成了”。 Demikian bunyi firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. 约翰福音19章28到30节是这样记载的：这事以后，耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说我渴了。有一个器皿盛满了醋，放在那里，他们就拿海蓉沾满了醋，绑在牛膝草上，送到他口。 耶稣尝了那醋，就说成了，便低下头，将灵魂交付神了。 Mari saudara, kita akan berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. 弟兄姐妹，我们要在祷告祈求神的带领。 Bapa kami yang di sorga, firman-Mu sudah kami baca. 我们在天上的阿爸父，我们已经读了经。 Sebagaimana kami sudah membuka Alkitab dan membaca firman-Mu, biarlah hati kami sungguh-sungguh terbuka untuk menerima kebenaran-kebenaran-Mu. 就如我们翻开圣经，我们读经，也要让我们的心敞开，可以接受你的道。 Kami mohon Tuhan yang mengubah kami dengan firman-Mu, menegur kami dengan firman-Mu, menguatkan kami dengan firman-Mu. 求主以你的真道来改变我们，指责我们，转变我们。 Pakailah hamba-hamba-Mu yang lemah ini, jadikan saluran berkat firman-Mu untuk setiap kami. 使用你2位软弱的仆人，把他们作为你真道的管道。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Saudara-saudari yang kekasih, kalau kita mendengar seseorang berkata sudah selesai di detik-detik sebelum dia meninggal, mungkin ada berbagai arti, berbagai makna. 亲爱的弟兄姐妹，当我们在一个人临终的听一个人临终的时候说成了，我们大概会设想有好几个可能性。 Kalau orang tersebut meninggal misalnya pada umur 80, 要是这个人就是80多岁过世，
Mungkin kata-kata itu bisa menunjukkan kepuasannya bahwa dia betul sudah menyelesaikan satu perjalanan yang panjang selama 80 tahun di dunia ini dalam usia yang sudah lanjut sekali dan dia meninggal. 也许这句话可以表达他对他的生活的满足感，就是因为他人生道路已经走了那么长时间，80多年，他很满意的说成了。 Tapi bagaimana kalau masih muda? 但年轻的又怎么样？ Baru umur 30-an misalnya dan dia mendekati akhir hidup. 30多岁他就到了他生命的终点。 Barangkali kita berpikir, aduh celaka. 也许我们想，糟糕了 Masih，sangat muda. 还这么年轻， Belum banyak yang dilakukan. 他所做的还不是很多。 Mungkin baru mulai meniti karir, baru mau kelihatan berhasil. 也许就是刚开始创办事业，刚要成功。 Sudah selesai itu mungkin bisa berarti habislah sudah. 那所谓的成了，就可以说是完蛋了，没了， Masih sangat muda, 还那么年轻， sangat disayangkan. 很可惜。 Kalau 很遗 sudah 憾 sangat tua, 如果是 wah 年 saudara 老了， orang meninggal itu bisa keluarganya pakai baju merah semua untuk satu perayaan. 年纪要是非常老迈了，那人家就是他的家人都会穿红衣来庆祝他那么长寿。 Tapi kalau masih sangat muda, umur 30-an, awal 30-an saudara, kemudian sudah meninggal. 但是30多岁刚踏入30几，他就过世了。 Apa arti kata sudah selesai? 那这个成了到底什么意思？ Apa sudah putus asa hidup di dunia ini? 是在这个世界上生活那么沮丧吗？ Apa takut menderita, Maksudnya- takut sakit? 害怕受苦，害怕病痛吗？ Kadang-kadang bisa terjadi ada orang yang sudah menderita sakit bertahun-tahun. 也许我们会看见人家往往病了好多年，好多年。 Ketika dia meninggal, orang-orang berkata, wah puji Tuhanlah sudah selesai penderitaan dia di dunia. 当他过世的时候，人家就会感叹的说：“哎呀，感谢主，他不再受苦了。 Tapi Yesus ”但是耶稣呢， umur 33 33岁， sudah selesai katanya. 他说成了。 Apakah dia takut sakit di kayu salib sehingga dia ingin cepat-cepat selesai? 他是否害怕在十字架上那么痛，所以他要赶快完成了？ Tidak saudara, dari sorga yang mulia turun ke dunia yang bobrok saja dia berani. 不是，因为从那个荣耀的天堂，他下到那么败坏的世界，他都敢做。 Walaupun dia meninggal pada umur 33 masih sangat muda, tapi bagi dia itu sudah selesai. 尽管他在那么年轻的岁数，33岁这样的过世，他敢说成了。 Itu bukan satu teriakan keputusasaan, bukan. 这不是失望的一个呐喊， Bukan juga satu kekalahan karena penderitaan, 也 bukan. 不是因为很受苦失败，他就这样喊叫， Tapi justru seruan kemenangan. 而是一种胜利的呐喊。 Umur 33 dia mati di atas kayu salib dan itu adalah kemenangan. 33岁，他死在十字架上是一种胜利。 Sudah selesai saudara sekalian, itu bisa berarti sudah mencapai tujuan. 成了，有一个含义说已经达到了目的， Sudah mencapai tujuan. 已经达到了目标。 Karena itulah saudara sekalian dia berteriak dengan suara yang sangat kencang. 所以呢，他大声呐喊。 Saudara sekalian perhatikan, saya bandingkan dengan ayat di kitab Injil lain, catatan mengenai kematian Yesus. 那弟兄姐妹，我要跟其他的福音书比较一下，怎么记载耶稣的死。 Di dalam Yohanes yang kita baca tadi, Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai, lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. 刚才我们读的约翰福音19章30节的时候说，耶稣尝了那醋，就说成了，便低下头，将灵魂交付神了。 Di situ dikatakan dia berkata sudah selesai. 那时候说他
说成了， Tidak dikatakan dengan suara yang seperti apa. 没有形容说用怎么样的声音说这句话。 Tetapi di dalam catatan Injil Matius maupun kitab Markus, kalau kita lihat misalnya Matius 27, 但是在马太福音和马可福音，比如说马太福音27章， dikatakan Yesus diberi minum. 那里说人家送给他喝， Dan setelah minum, Yesus berseru dengan suara nyaring. 然后他喝了之后，耶稣又大声喊叫。 Dan apa yang dia serukan? 他大声喊叫说什么呢？ Dicatat di Injil Yohanes, sudah selesai. 就是约翰福音记载的成了。 Saudara sekalian, untuk bisa bersuara dengan suara yang nyaring dan keras, 要大声喊叫的话， Yesus minta minum. 耶稣先要水喝。 Pada waktu dia mau disalibkan, 当他要被钉在十字架 dia 上 mau 的时候， dikasih anggur, dia nggak mau. 人家要给他酒 Anggur 喝 asam itu dia nggak mau. 那个醋喝，他不愿 Dia 意， nggak minum. 他不喝。 Jadi dia menahan kesakitan di atas kayu salib berjam-jam tanpa minum apapun juga. 所以他好几个小时忍受着那个痛苦，在十字架上什么都没喝。 Badannya sudah menjadi sangat letih, sangat capek, bibirnya sudah kering. 他非常劳累，很痛苦，然后他的嘴唇也干了。 Tapi dia butuh kekuatan terakhir untuk berteriak dengan suara keras, suara kencang. 但是他需要一股力量，就是最后他要大声喊叫。 Karena itulah dia meminta minum. 之所以他说他渴了，他要水 Aku 喝。 haus katanya. 他说我渴了， Dan kemudian dia kasih minum. 然后就给他醋喝。 Ketika bibirnya sudah basah, ketika mulutnya sudah basah, 那他的嘴唇、他的口已经滋润了， dan disitulah dia berteriak. 那时候他就喊叫。 Satu tenaga terakhir dia serukan, sudah selesai. 用他的一股最后的力量，他大声喊叫说成了。 Saudara sekalian, itu bukan teriakan putus asa. 弟兄姐妹，这不是沮丧的呐喊， Jelas bukan. 不是。 Karena kata berikutnya yang dicatat di dalam Injil Yohanes yang kita baca tadi maupun di Injil Matius digunakan kata Yesus menyerahkan nyawanya. 因为接下来记载说，用什么句子说呢？耶稣之后将灵魂交付神了。马太福音、约翰福音都这么记载。 Hampir tidak ada istilah kematian dengan menggunakan istilah itu menyerahkan nyawa. 几乎没有这样记载过，一个人死的时候说将他的灵魂交上。 Biasanya diambil nyawanya, direnggut nyawanya. 平时我们所见到的就是被取掉他的生命。 Menyerahkan artinya Yesus sudah selesai, dia menyerahkan nyawanya. 他将他自己的灵魂交上，说明他知道他完成了。 Dia adalah Allah yang menjadi manusia. 他是神，他变为了人。 Siapa yang bisa ambil nyawanya? 谁能取掉他的生命？ Kecuali dia dengan rela, dia menyerahkan demi manusia. 除非他自己愿意交上，是为了我们人类。 Jadi saudara sekalian, teriakan sudah selesai itu bukan teriakan keputusasaan, teriakan kekalahan, tetapi justru seperti satu proklamasi. 所以他说的成了，这不是失败，不是沮丧的呐喊，而是胜利的呐喊，就是一种宣告。 Proklamasi kepada seluruh dunia ini, seluruh alam ini, bahwa pekerjaan Yesus sudah mencapai tujuannya. 他怎么宣告呢？就是对宇宙万物这个全部自然界宣告说，我在这里的工作已经办成了。 Karena itulah saudara sekalian, sudah selesai. Itu adalah seruan kemenangan. 所以弟兄姐妹，这个成了到底是一个胜利的呐喊， Bukan seruan kekalahan. 不是失败的呐喊。 Itu betul-betul dalam arti sudah mencapai tujuan. 这的的确确的意思就是已经达到了目标。 Apa yang Yesus sudah capai? 耶稣达到了什么目标？ Apa yang sudah dia genapkan? 耶稣完成实现了什么？ Ada beberapa poin yang kita perlu perhatikan. 我们要注意几个功课。 Saudara sekalian, sudah selesai
itu pasti pertama-tama berarti dia sudah tuntas menggenapkan kehendak Allah atas dirinya. 弟兄姐妹第一个成了的含义就是他已经彻底完成了上帝在他身上的旨意。 Dia diutus untuk menjalankan misi Allah. 他被差遣是要完成上帝的旨意。 Maka dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 34, 所以约翰福音4章34节这么记载。 Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. 我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的功。 Makananku, 我的食物 sesuatu hasrat yang paling dalam. 就是一个最深刻的欲望， Seperti orang lapar 就像肚子饿着的人， untuk melakukan kehendak Allah. 就是他饿着 Dan 要行神的功， menyelesaikannya tuntas. 而且要完成它。 Allah punya rencana, Allah punya misi melalui Yesus Kristus untuk menyediakan keselamatan. 上帝有计划，上帝有使命，是透过耶稣基督进行他的救恩。 Dan perjalanan menuju penggenapan rencana Allah itu memang sangat sakit, sangat berat. 完成这个救赎工程的道路，是的，非常艰难，非常沉重。 Yesus sendiri gemetar menghadapi hal itu. 耶稣就是战战兢兢的去走上那条路， Karena dia harus mati memikul seluruh dosa dan hukuman dosa 因为他 manusia. 必须背着全部人类的罪孽，背着那个罪的工价走上那条路。 Tapi dia menjalaninya. 但是他还是愿意走上， Dan dia menyelesaikannya. 而且他完成了， Sudah selesai. 成了。 Sudah menyelesaikan, sudah mencapai tujuan kehendak Allah digenapi. 已经实现完成，彻底达到目标了。 Aduh saudara, ini perkataan yang sangat luar biasa. 弟兄姐妹，这是非常非常了不起的一句话。 Setiap kita diciptakan Allah, didesain oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dan Allah punya rencana, punya kehendak untuk dirimu. 我们每一个是神策划的，是他自己造的，而且在我们每一个的身上，他有他的计划。 Biarlah kita juga punya satu kerinduan seperti ini. Di ujung hidup kita, kita sudah menyelesaikan tugas pekerjaan kehendak Allah atas diri kita. 但愿我们也有同样的渴望，在我们生命的终点，我们也一定会完成上帝在我们里面的计划，上帝在我们里面的目标。 Hal kedua kita perhatikan. 我们要注意第二点， Sudah selesai. 成了 Apa artinya? 什么意思？ Yang pertama tadi dia sudah mencapai tujuan, dia sudah menyelesaikan kehendak Allah atas dirinya. 第一就是他已经达到了目标，就是他彻底完成了神在他身上的旨意。 Yang kedua, saudara, jelas sekali itu juga bisa berarti bahwa dia sudah selesai, sudah tuntas menyatakan dan mengekspresikan kasihnya kepada manusia. 第二就是表达，他已经彻底表达了他对人类的爱， Dia mengasihi kita. 他爱我们， Dia mengasihi kita sampai tuntas. 他彻底的爱我们。 Yohanes 13 ayat 1 berkata seperti ini. 约翰福音13章1节这么记载： Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. 他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。 Sampai selesai. 到底， Itu kata yang persis sama. 这是同样的词根， Sampai mencapai tujuan, sampai selesai. 一直到终点，就是到底的意思。 Dulu waktu saya remaja suka dengar lagu penyanyi yang bernama Rita Ruby Hartland. Mungkin kalian banyak yang tidak tahu. 我少年的时候，我很喜欢听 Rita Ruby Hartland 的歌，也许你们当中不太认识她。 Ada satu lagu yang liriknya seperti ini. 有一首歌是这样的歌词 Ya, Tuhan berkata, Tuhan cinta. 先生啊，你说你爱，
Tapi baru mendengar gonggong anjing, langsung Tuhan lari terbirit-birit. 但是你一听狗汪汪的叫，你就赶快跑了。 Baru hujan turun, Tuhan sudah tidak jadi datang. 一下大雨，你就不曾来了。 Lagu agak nada-nada country. 这个是有地方性的这个语调，也是那个旋律是这样的。 Tapi memang itu banyak yang terjadi, cinta yang sebatas di bibir. 但往往遇见的生活中都是这样，就是口上的那种爱， Atau cinta yang semata-mata hanya berdasarkan niat baik. 就是甜言蜜语或者好意的爱。 Tapi ketika ada kesulitan, 遇到困难的时候， apalagi penderitaan, kemudian cinta itu terpotong di tengah jalan. 更何况是受苦的时候，那种爱就半途而废 Ketika 了。 Yesus mengatakan dia mengasihimu, 当耶稣说他爱你的时候， dia mengasihimu sampai tuntas, 他爱你爱到底， sampai selesai. 一直到终点。 Tidak ada istilah di mana dia akan berhenti hanya gara-gara ada gonggongan anjing. 完全不可能，因为狗汪汪的叫，他就怕了，退缩了。 Salib dan penderitaan yang paling berat pun dia tanggung, dia naik ke atas kayu salib untuk mengekspresikan, untuk menyatakan bahwa dia mencintai kita hingga setuntas-tuntasnya. 甚至最艰难的一种受苦，就是死在十字架上，他也愿意担当，是为了要表达他完全彻底到底对你对我的爱。 Jangan pernah kita ragukan cinta Yesus ini. 完全不要怀疑他对我们的爱。 Ketika dia berkata sudah selesai, 当他说成了， dia memproklamasikan bahwa cintanya kepada kita itu sudah dibawa sampai tuntas. 他是正在宣告他对你我的爱已经带到终点了。 Kadang-kadang kita bisa ragu, 有时候我们会怀疑、犹豫， betulkah Allah mencintai saya? 上帝真正的爱我吗？ Betulkah Tuhan Yesus mencintai saya? 耶稣真正爱我吗？ Betulkah saya diperhatikan oleh Allah? 神真的关怀我吗？ Betulkah Allah memperhatikan apa yang menjadi kesulitan dan masalah saya? 上帝真的知道我的困难、我的挑战吗？ Saudara ingatlah ayat ini, Yohanes 13 ayat 1. 所以要记得约翰福音13章第1节， Ia mengasihi orang-orang miliknya. 他既然爱世间属自己的人， Miliknya ada di mana? 属他自己的人在 Di 哪里？ dunia ini. 在这世上属他的人， Dunia yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan masalah, penuh dengan penderitaan. 充满问题、充满挑战、充满受苦 Dia 的世 mengasihi 界， kita. 他爱我们， Dan ia mengasihi kita sampai selesai, sampai kesudahannya. 而且爱我们爱到底，爱到最终。 Ketika kata Yesus di atas kayu salib sudah selesai, itulah satu proklamasi bahwa dia sudah setuntas-tuntasnya mencintai kita. 当耶稣在十字架上宣告说成了，就是他已经完完全全的、彻底的爱我们，爱到底。 Ketiga, saudara, 第3点， kata sudah selesai itu diucapkan di atas kayu salib. 这个成了是在十字架上说着的。 Ketika menjelang dia sudah hampir 1-2 detik kemudian akan mati. 在临终的1-2个秒钟， Mengapa diucapkannya di atas kayu salib? 为什么他要在十字架上说？ Karena saudara sudah selesai itu juga berarti dia sudah tuntas melunasi hutang-hutang dosa kita di salib. Dia pakukan di atas kayu salib. 因为呢，这也表示他完全偿还了我们人类的罪债。 Kolose 2:14 berkata begini. 哥罗西书2章14节这么说。 Dengan menghapuskan surat utang itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. 又涂抹了在履历上所写的那个字句，怎么样呢？把它撤去，钉在十字架上。 1 Korintus 6:20 menjelaskannya. 哥林多前书6章20节把它解释为： Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. 因为你们是重价买来的。 Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang berdosa. 弟兄姐妹，我们都是罪人。
Kita punya hutang kemuliaan terhadap Allah. 我们有欠上帝荣耀的债， Karena kita memberontak pada Allah. 因为我们背逆了神， Kita melawan Allah. 我们抵抗了神， Kitalah yang seharusnya dihukum. 所以是应该我们受处罚。 Kita berhutang. 我们有债， Kita yang harus bayar. 我们应该把它偿还付 Tapi 清 kita。nggak mampu membayarkannya. 但我们没办法付清这个债， Kalau kita membayar, 要是我们来付， itu kita pasti akan binasa di dalam neraka. 那我们就会在地狱里面灭亡。 Kalau kita harus menanggung hukuman dosa, 要是必须得我们自己来担当这个罪孽的工价， maka binasalah hidup kita. 那我们的生命就会灭亡。 Tapi karena Allah mencintai kita, 但因为神爱我们， dan Yesus membawa cinta itu sampai kesudahan, 而耶稣把这份爱带到最终那一点， maka dialah yang mengumpulkan surat-surat utang kita dan dia pakukan bersama dia di atas kayu salib. 所以他就积累了我们这个字句，就是我们履历上的那个做的许多罪孽的字句， Sudah tuntas dibayar, 然后他钉在十字架上还清了， sudah dilunasi, 他偿还了，还清了， sudah selesai saudara. 成了。 Kita tidak perlu lagi pikul dosa kita. 我们不用再自己担当自己的债， Karena Yesus memikulnya di atas kayu salib untuk kita. 因为耶稣在十字架上已经担当了我们的罪债， Kita tidak perlu bayar dengan darah kita. 我们不用以我们的血来付清， Darah kita pun tidak berharga apa-apa untuk membayarnya. 因为我们自己的血也根本没有价值，没法去还清。 Kita tidak bisa juga membayar dengan derma kita, dengan perbuatan baik kita, dengan jasa kita, dengan amal bakti kita. 我 Enggak 们也 bisa. 根本不能用自己的善行、自己的好意、自己所做的所为还不清。 Tapi Yesus membayarkannya dengan nyawanya sendiri. 但是耶稣是以他自己的生命偿还。 Ketika dia memberikan nyawanya, ketika dia menyerahkan nyawanya, 当他把自己的灵魂交付的时候，交上去的时候， itu adalah kurban persembahan yang dia persembahkan. 就是他牺牲，他自己把自己牺牲了。 Makanya kurban itu kan harus rela, bukan yang dipaksakan. 所以这个牺牲是要他自己愿意做，不是被人勉强做的。 Maka dikatakan Yesus menyerahkan nyawanya. 所以耶稣这里记载说，他将自己的灵魂交上去。 Yesus mempersembahkan nyawanya untuk menggantikan kita mati di kayu salib, menanggung hukuman dan murka Allah yang seharusnya kita tanggung. 耶稣交付自己的灵魂，耶稣奉献自己，死在十字架上，代替我们来担当我们罪孽的重价公价。 Sampai setuntas itu saudara dia membayarkan hutang-hutang dosa. 他给我们付清我们的罪债是那么的彻底，那么的完全。 Tapi jelas ini bukan hanya membayar hutang kita. 但这当不是只付清我们的罪债， Bukan hanya dosa-dosa kita yang dia bereskan, tapi untuk orang-orang lain. 也不只是我们的，也是其他人的。 Maka saudara kabarkanlah Injil. 所以我们要传福音。 Bahwa Yesus juga mati untuk mereka. 耶稣也为他们而死， Bahwa Yesus juga adalah yang membayarkan hutang-hutang dosa mereka. 耶稣也为他们的罪债付清了，偿还 Kabarkanlah 了。 Injil kepada mereka yang belum kenal Tuhan Yesus. 所以我们要对还没认识基督的人传福音， Sudah selesai. 成了， Sudah tuntas dia melunaskan, menyelesaikan hutang-hutang dosa kita. 他已经彻底偿还了我们的罪债。 Yang keempat, 第四点， sudah selesai. 成了， Artinya sudah tersedia keselamatan untuk semua manusia. 意思就是已经为所有人类预备了救恩。 Sudah tuntas dia menyediakan keselamatan bagi semua orang. 彻底预备了为人类的救恩。 Ibrani pasal 5 ayat 9 berkata, 希伯来书5章9节这么说： dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. 他既得以完全，
就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。 Saya hanya baca satu ayat ini. 我只读这一节。 Ayat-ayat sebelumnya berkata bahwa Yesus yang adalah anak, tapi dia taat di dalam penderitaan-penderitaannya. 上面的几节是形容说耶稣是爱子，是神的爱子，他顺服神，他受苦的时候还完全顺服。 Dan di dalam penderitaannya itu dia menderita sampai mencapai tujuan, sampai selesai. 而且是在他受苦的时候，他还一直完成他的工程。 Itu yang disebut dengan ia disempurnakan. Bahasa Indonesia disempurnakan itu bahasa Yunaninya adalah sudah mencapai tujuan. 所以第9节总结说，他既得以完全。印尼语、中文也说完全，它的词根是已经达到了目标， Sudah sampai kesudahan, sudah sampai selesai, sudah mencapai tujuan. 已经到了目的地，已经到了终点，已经得以完成。 Dan dengan itu kemudian dia menyediakan keselamatan. Sehingga disebut dia menjadi sumber keselamatan bagi orang-orang yang mau percaya kepada dia. 而就是因为这样，所以他有权利来为我们要信他的人预备救恩。 Sudah selesai. 成了， Suara kemenangan. 是一种胜利的呐喊， Suatu proklamasi. 是一种宣告。 Bahwa sekarang keselamatan sudah tersedia di semua pelosok dunia ini. 宣告说，就在世界各地已经为我们提供了救恩。 Yesus memulai proyeknya ketika dia diutus oleh Bapa ke tengah-tengah dunia. 当上帝差他到这世界来的时候，耶稣就开始他这个救恩工程， Menyediakan satu jalan keselamatan. 提供一个救恩之道。 Dia tuntaskan kehendak Allah itu. 他完全实现了神的旨意。 Dia tuntaskan dengan hati yang betul-betul mencintai kita sampai selesai. 他彻底完成了，就是带着爱我们的心。 Dia rela sampai dipakukan di atas kayu salib memikul hutang-hutang dosa kita karena dia mencintai kita. 他愿意钉在十字架上，背着我们的罪孽，因为他彻底爱我们。 Dan dengan apa yang dia lakukan, dia juga secara tuntas menyediakan satu jalan keselamatan buat kita. 而透过他所担当的一切，他就彻底为我们预备了一个道路，就是救恩道路。 Saudara sekalian, paling menyedihkan dari manusia 弟兄姐妹，人类最遗憾的是， adalah ketika mereka masih meraba-raba mencari jalan, 就是当他们在寻找道路的时候， padahal di depannya ada satu jalan menuju kebahagiaan. 其实在他眼前有那条幸福之路， Masih terus meraba-raba di tempat lain untuk mencari jalan. 但是他模糊了，还一直在另外的地方寻找。 Dan mungkin itu adalah orang-orang di sekitar kita. 也许这些人就是我们周围的人。 Saudara melihat pada zaman ini ketika orang-orang yang tidak ada jalan, tidak ada pengharapan, apa yang terjadi? 我们看见这世代的人，要是他们没有道路、没有希望、没有盼望，怎么样？ Masalah mental, sakit mental, 他们就会有精神病， bunuh diri, 他们会自尽， pertengkaran keluarga, 就是家庭发生很多纠 karena 纷， stres. 因为很大的压力。 Mereka rindu mendapatkan satu pengharapan, 他们渴慕的是一种 satu 盼望， jalan kehidupan, 一个生命之道 jalan，yang shalom, jalan yang sejahtera, jalan yang damai. 给他们带来和平、平安的路。 Yesus sebenarnya sudah menyediakan jalan itu, 耶稣已经为我们预备了平安之路， tapi mereka belum menemukannya. 但他们还没有寻找到。 Kalau saudara sudah menemukannya, 要是弟兄姐妹你发现了， kabarkanlah kepada banyak orang. 你要传给周围的人。 Yesus bilang sudah selesai. 耶稣说成了， Proyek yang dia lakukan itu sudah selesai, sekarang tersedia untuk manusia. 他所要完成的这个工程已经彻底完成了，所以现在是我们的份儿了。 Bukan hanya kita yang bisa menikmati, tapi orang lain bisa menikmati. 使得不是我们而已可以享受，但是其他人也可以享受。 Saudara sekalian, kata ini sangat kuat, sudah selesai. 弟兄姐妹，这是很强的一句话，成了。
Yesus yang memulai, 是耶稣开始， Yesus yang menyelesaikan. 耶稣自己完成。 Yesus orang yang konsisten, saudara. 耶稣是很一致 Dia 性的 tidak 人， tanggung-tanggung di tengah jalan. 他不会半途而 Dia 废。 bergumul di Taman Getsemani. 他在各西马尼园挣扎， Dia sampai berkeringat seperti darah. 他的那泪珠，他的汗珠都很像血了。 Dia gemetar. 他战尽的， Karena dia harus memikul seluruh hukuman, seluruh kutuk dosa di dalam dirinya. 因为他要担当全部人类的罪孽，全部人类的罪孽的工价。 Makanya dia berkata dalam doanya, 所以他祷告的时候说 kalau boleh 要是可以的话， cawan ini berlalu daripadaku. 让我不喝这个杯。 Tapi 不过 bukan kehendakku, 不是我的旨意， kehendak Bapa yang jadi. 而是阿爸父的旨意要完成。 Karena kehendak Bapa dia harus mati di kayu salib. 因为阿爸父的旨意，他必须得死在十字架上 Dia，menjalani kehendak Bapa itu 他还是遵行了， sampai tuntas, 一直到最终， sampai selesai. 彻底完成， Tidak ada yang tersisa. 完成到底。 Saudara sekalian, karena itulah kita percaya kita punya Tuhan, kita punya juru selamat yang bisa memimpin kita sampai selesai. 所以我们相信我们的救赎主能够带领我们一直到最后。 Dia memulai satu proyek dalam diri kita, satu hidup baru. 他在我们的身上开始的工程就是新生。 Kita ini bagai bejana yang gampang retak, gampang pecah. Tapi dia anyway, dia mau mulai pekerjaan dalam hidup kita. 我们是软弱的器皿很容易被碰破，但是他还是要在我们里面有计划。 Kalau dia sudah memulai dalam hidupmu, 若他已经在你的生命中开始工程， percayalah dia juga yang setia, yang konsisten untuk menyelesaikannya. 要相信他很一致性的，他会完成到底。 Mazmur 138 ayat 8. 诗篇138篇第8节， Mari Bapak Ibu kita baca 我 bersama. 们要一起读一下。 2, 3. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. 耶和华必成全关乎我的事。 Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. 耶和华必成全关乎我的事。 Dan itulah Allah kita. 这就是我们的神， Itulah juru selamat kita. 这就是我们的救赎主， Kita adalah proyeknya dia. 我们是他的工程， Dan dia dengan setia akan menyelesaikannya. 他会忠心的，他会信实的完成。 Bahkan ketika kita gagal, 甚至我们自己失败的时候， ketika kita berdosa bahkan, 我们犯罪的时候， dia tidak memalingkan muka. 他不会撇下我们， Dengan lembut dia datang, 他会温柔的 dia menolong 来到 kita. 我们面前来救助我们。 Kalau kamu merasa hidupmu saat ini kok masih seperti ini, 要是你感觉自己的生活还是很多不对的事情， masih banyak kegagalan, masih banyak masalah, 又是失败，又是有问题， ingatlah, 你要记得， Tuhan Yesus belum selesai mengurusi kita. Dia akan membawanya sampai tuntas, sampai selesai. 耶稣在你身上的工程还没办完，他还要带着你一直到终点。 Satu ayat terakhir saya kutip, 最后一个经节， Filipi 1 ayat 6. 腓立比书1章6节。 Mengenai hal ini aku yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. 我深信，那在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。 Dia adalah juru selamat yang selalu mengatakan sudah selesai. 他是已经说了那句成了的救赎主， Dia sudah memulai pekerjaan baik di antara kita dan di dalam diri kita. 他已经在我们当中动了善功，在我们自己个人动了善功。 Dia mau dan dia mampu menyelesaikannya, meneruskannya sampai akhirnya selesai, kata firman Tuhan. 他愿意，他也有意思，一直成全这功，直到最后。 Bergantunglah kepada dia, 所以我们要依靠他， bersandarlah kepada dia, 我们要依着他， berdoalah kepada dia di dalam berbagai pergumulan 我 hidup 们要 kita. 在我们生活挣扎中向他祷告。 Lihatlah Tuhan
yang menyelesaikan buat kita. 让他自己为我们完成。 Amin. 阿门。 Mari kita akan berdoa. 我们要祷告。 Sekali lagi Bapa di sorga, kami berdoa. 阿爸父，我们再次来到你面前祷告 Kami，mohon supaya firman-Mu sungguh-sungguh tertanam di dalam diri kami. 求主的真道真正的在于我们心里扎根。 Mungkin saat ini kami ada air mata, 也许我们流着泪， ada penderitaan, 也许我们痛苦， ada sakit penyakit, 我们有病痛， ada berbagai pergumulan-pergumulan. 有各种各样的挣扎， Bahkan mungkin termasuk kelemahan dan dosa-dosa yang kami sedang alami pada saat ini. 甚至包括我们自己的软弱，我们所犯的罪孽。 Tolonglah kami untuk berserah kepadamu ya Tuhan. 求主帮助我们依靠你， Tolonglah kami untuk mempercayakan hidup kami kepadamu ya Tuhan. 帮助我们可以把我们全部生命交托于神， Karena Engkaulah yang akan menolong kami. 因为你自己才能帮助我们， Engkau tidak pernah putus asa terhadap kami. 你对我们永远不失望过。 Engkau akan menyelesaikan proyek Engkau sudah mulai dalam hidup kami sampai tuntas dan selesai menjadi satu persembahan yang indah di hadapan Tuhan. 你自己会完成你已经在我们里面开动的、开始的一切的工程，一直到我们到最终可以荣耀你的名。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami 我 berdoa. 们祷告是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Terima kasih.